Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggikan atau merafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas semua anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan pada kita semua pada hari ini, dan kita sampai kita boleh dengan kesihatan yang ada kita boleh melangkah ke masjid, dan juga kita nak menyambung lagi insya-Allah membaca tafsir daripada Al-Quran Al-Karim. Saya mohon maaf tuan-tuan lewat sikit, saya cuti sekolah ni bawa anak berjalan kadang-kadang. Tuan-tuan, pada hari ini insya-Allah saya nak langkah sikit surah-surah ni. Kita tangguh sekejap kita punya surah Al-Baqarah tu. Saya nak masuk satu surah lain yang saya nak kongsi pada tuan-tuan semua. Kita akan baca surah Ad-Duha ini insya-Allah. Saja saya nak sharekan tafsir juzuk amma ni. Sebab juzuk amma ni kadang-kadang surah-surah ni surah yang biasa kita baca, dan mudah-mudahanlah kita akan tahu apakah yang Allah Subhanahu wa taala ada nyatakan dalam surah-surah ini insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita ni, semasa Al-Quran ni turun, ni tentang surah Ad-Duha. Nabi SAW pada Al-Quran ni, Nabi ada dua fasa penurunan Al-Quran. Satunya fasa Makkah, yang keduanya fasa Madinah kan. Dua fasa, ataupun fasa sebelum daripada hijrah Nabi dan juga lepas daripada hijrah Nabi SAW. Surah Ad-Duha ialah surah yang turun sebelum daripada hijrah Nabi. Dia turun sebelum hijrah surah Duha ni. Disebabkan dia turun sebelum hijrah, maka surah Duha ni tuan-tuan,
dia punya kaedah ataupun dia punya intipati penting dalam surah Duha ni dan juga surah-surah yang turun sebelum hijrah ni. Maklumat penting dia ialah tentang sekitar tentang akidah. Akidah, nak menguatkan tauhid umat, menguatkan keyakinan umat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan ataupun keadaan surah-surah Makkiyah ni turun, dia punya tujuan tertinggi dia ialah nak mengukuhkan iman, nak menguatkan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada peringkat Mekah ni, Allah tak turunkan ayat-ayat untuk berjihad, menegakkan negara, tidak, mempertahankan negara. Sebab Allah tahu dah Mekah ni dia tidak lagi menjadi negara Nabi SAW. Mekah ni dia negara walaupun dia diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim, tapi hari itu masa Nabi duk ada kat Mekah peringkat awal tu, Mekah tu bukan negara Nabi. Ya, Allah tahu adab-adab dia macam mana nak ajar Rasulullah. Taklah tiba-tiba pergi bantah pemerintah, tak masalah, sebab tu bukan negara Nabi. Jadi ayat tentang jihad tak turun kat Mekah ni. Ayat tentang waqatilul ladzi, perangilah orang yang merangi kamu, tak ada kat Mekah. Kat Mekah ni ayat dia qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang esa, kan. Allah tu dia maha esa, dia satu. Ayat-ayat yang turun menguatkan akidah fasa Mekah ni. Jadi ayat-ayat jihad, tentang ayat-ayat tentang syariah Tuhan, ayat tentang perangilah, pertahankan negara, ayat tu semua turun ketika Nabi berada dekat Madinah. Dah tu negara Nabi dah, baru turun ayat-ayat tentang jihad. Sebab tu tuan-tuan, saya cukup ingat saya dulu masa saya belajar dulu, ada kawan-kawan daripada Burma ke daripada saya lupa, kan, dia datang, dia ada visa khas daripada negara dia, daripada negara kita pergi untuk dia terangkan suasana negara dan situasi terkini umat Islam kat negara dia tu, kan. Antara perkara yang dia sebut kenapa mereka ni dihalau keluar, dianaktirikan dalam negara sendiri, dia ada sebut tentang kebencian Burma, saya rasa Burma negara tu, kan, kebencian pemerintah kepada orang Islam. Tapi tuan-tuan, saya simpan seorang-seorang lah perasaan saya. Saya kata dia sebut bahawa kami ni nak tegakkan syariah, tegakkan Islam dalam negara kami. Dan okey ke kalau kita orang Islam minoriti dalam sebuah negara, kan, itu bukan negara Islam, kita minoriti dalam negara tu, nak suruh pemerintah supaya tegakkan undang-undang Islam. Okey tak tanya itu? Dia macam tak kena tempat. Nabi pun, Allah tak suruh Nabi perjuangkan Mekah dengan cara jihad dekat Mekah, sebab Allah tahu ni bukan negara Nabi. Ni musyrikin Quraisy dah duduk menetap lama kat negara Mekah tu. Allah suruh Nabi hijrah. Kan? Jadi saya dengar, saya simpan seorang-seorang. Tu saya kata kat kawan saya, kita ni kalau masuk rumah kawan kita yang non-Muslim, nampak ada colok Buddha tu, kan, boleh kita suruh dia buang? Kau ni rumah kau ada patung, pergi buang sekarang? Boleh kan? Tak boleh, sebab tu rumah dia. Bukan rumah kita. Kita duduk pergi negara Britain ke, jadi umat Islam minoriti kat Britain, suruh pemerintah dia, pemerintah ni bini suruh pakai tudung. Sebab apa? Saya orang kafir. Tak pasal-pasal suruh dia buat syariah. Kalau kat negara orang Islam tu, kita sokonglah sangat. Negara orang Islam tak buat syariah Tuhan, tak logik, tak boleh, tak betul macam tu. Ini negara kafir. Sebab tu dia kena halau keluar, sebab perangai agama ni dia suruh tuntut keadilan. Tu betul. Jadi masyarakat Muslim yang minoriti kat negara-negara, kalau ditindas tuntut keadilan, tu betul. Itu betul. Tapi taklah sampai tuntut nakkan negara tu, tak betul, kan? Peringkat Mekah ni, tuan-tuan, Nabi SAW, Allah tak suruh Nabi berjihad untuk mengambil Mekah. Tak turun ayat tu dulu. Allah suruh bina akidah, bina kekuatan, didik para sahabat dan sebagainya. Bila sampai ke Madinah, baru turun ayat tentang wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu atas agama Allah dengan harta benda kamu dan juga diri kamu.
Wa qatilul lati, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Turun ayat tu. Sebab Tuhan tahu yang ni memang negara orang Islam, perlu dipertahankan. Surah Duha ni tuan-tuan, dia turun dekat Nabi SAW ketika mana orang-orang musyrikin Mekah ni, dia melihat Nabi SAW, Nabi ni dia runsing sebab wahyu dah lama tak turun. Antara surah yang turun dalam keadaan jarak surah sebelum Duha, sebelum surah Ad-Duha dengan jarak surah Duha tu agak lama. Tempoh antara dua surah tu dengan surah Duha, tempoh tu agak lama. Agak lama. Tapi yang paling lama ialah jarak antara surah ataupun wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua. Yang tu paling lama sekali. Sampai Nabi sebut kepada Aisyah jarak antara surah Al-Alaq tu kan, surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai Iqra wa rabbukal akram, tu wahyu yang pertama tu kan, dalam riwayat Bukhari. Surah yang kedua ataupun wahyu yang kedua turun ialah ya ayyuhal mudaththir, 5 ayat sampai wa rabbaka fakabbir. Jarak antara Al-Alaq dengan Al-Mudaththir tu, jarak antara dua wahyu ni nak turun tu, tempoh dia sebahagian fuqaha, sebahagian ahli-ahli tafsir, ahli sejarah sebut tempoh dia 8 ataupun 9 bulan, lama. Sampai Nabi punya perasaan takut jumpa Jibril kali pertama main, dah jadi rindu lah. Takkan 3 ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Takkan 3 ayat tu je nak serukan dakwah agama ni. Susah. Nabi tunggu, barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Mudaththir. Tuan-tuan, surah Ad-Duha ni jarak dia antara surah sebelumnya untuk turun surah Ad-Duha ni agak lama. Walaupun taklah selama surah yang wahyu yang awal tu, tapi memang agak lama. Memang lama. Oleh yang demikian, Nabi SAW ada sedikit kerisauan sebab orang-orang musyrikin ni kerja dia memang tu kerja dia kan. Orang musyrikin Quraisy ni dia cari point kat Nabi SAW. Dan dia sebut kat Nabi SAW, dia kata, wahai Muhammad, Allah ni dah benci kat engkau ke sampai tak turunkan wahyu ni? Dia itu yang tak tahan tau. Sampai dia tuhmah ataupun dia provokasi Nabi, seolah-olah Nabi SAW ni tak lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekali dua kali orang musyrikin buat macam tu. Hari-hari tuan-tuan, ramai orang musyrikin yang datang kat Nabi cakap hal yang sama. Bila kau Muhammad, Tuhan dah benci kau ni kot, kan? Kita dengar tak ada rasa apa-apa sebab kita wallahu a'lam kan. Tapi sebab apa Nabi terasa kan? Sebab Nabi terasa yang perasaan yang sangat. Bila mana orang cakap macam tu kat Nabi Muhammad, Tuhan tak sayang kau lagi ke? Lambat wahyu turun ni. Tu aku dah kata kau ni memang degil. Kita kalau dengar zaman tu ke zaman sekarang, dengar tak ada rasa apa-apa sebab wallahu taala alam, mungkin sebab kita punya hubungan dengan Tuhan ni jauh. Tak rasa apa-apa. Contoh tuan-tuan, buat contoh ringkas lah kan. Satu orang budak ni kalau dia baik dengan mak dia, mak dia daripada jauh nampak dia balik sekolah, dia panggil, ayo cepat-cepat mak masak sedap ni. Mak dia dah panggil dia kan. Dia pun seronok gurau dengan mak dia. Mak ni dia seronok. Satu hari tu dia balik rumah, mak yang nampak pada jauh, mak buat tak tahu je. Dia pergi salam, assalamualaikum mak. Naik lah. Mak kata macam tu. Untuk orang yang dah biasa rapat dengan mak, tiba-tiba mak layan acuh tak acuh, dia terasa lah, apa salah aku dengan mak ni? Dia rasa. Tapi kalau anak derhaka tuan, yang suka biadab dengan mak ayah, sampai mak ayah pun tak nak tegur sangat sebab takut dia mengamuk kan, dia tak rasa apa. Tak rasa apa. Tu saya kata lain perasaan dia untuk orang yang hubungan dia rapat dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan lambat turunkan wahyu, orang pula datang duk tuhmah, duk hina lagi. Nabi rasa, apa salah aku dengan Tuhan sampai lambat turun wahyu ni? Nabi rasa macam tu. Perasaan tu dia rasa kan. Nabi ni dia bukan dibenci daripada kecil sampai ke besar, tak. Nabi tuan-tuan, kecil tu dia sayangi. Masa Nabi kecil sampai Nabi dewasa, Nabi dia sayangi. Bila Nabi dah dewasa, Nabi mengaku Rasul, baru dia dibenci. Lain dengan kita kadang-kadang daripada kecil orang dah benci lah. Bila dah besar orang benci lagi, kita tak terasa apa, dah biasa kena benci. Nabi dia lain, dia daripada muda dia orang sayang, sampai orang Mekah panggil anak saudara kami ni Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanah.
Tiba-tiba bila dah tu orang benci, lain perasaan dia. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan, bila Nabi ditohmah demikian dengan ucapan Allah ni dah benci kau ke Muhammad sampai lambat turun wahyu ni, kan? Jadi perasaan yang Nabi yang biasa dengan Tuhan, yang rapat dengan Tuhan ni, perasaan Nabi mendengar berita, mendengar tomahan tu agak pedih ke hati Nabi. Pedih. Sebab Nabi ni, hubungan Nabi dengan Allah rapat. Masa musim PKP tu tuan-tuan, sebagian orang yang dah biasa ke masjid kan, bila masjid tutup, dia tak senang hati duduk kat rumah. Dia rasa macam, tak lagi masjid. Dia rasa macam, Allah, tak lagi masjid. Dia rasa pening ke dia? Tak lagi masjid. Pening dia 4 bulan tak pergi masjid. Dia rasa macam, bila aku ni kosong hidup dia. Tak 4 bulan tak pergi masjid. Orang lain yang tak pernah ke masjid, seminggu tak semayang tak rasa apa. Seminggu tak semayang tak rasa apa, relax dia. Kita satu hari tak pergi masjid, kita rasa gundah gulana lah kita. Tu beza antara orang yang rapat hubungan dengan Tuhan dengan orang yang jauh, tak rasa apa, walaupun itu dosa besar. Dosa yang paling besar lepas syirik bukan merompak orang, bukan berzina, bukan buat maksiat, panggil awet masuk dalam rumah. Tapi dosa kedua yang paling besar lepas syirik ialah meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Dosa besar. Sebagian orang tu jaga tepikan orang. Orang sebelah rumah dia pasang muzik kuat-kuat, dia duduk kecoh apa benda, ahli maksiat pasang muzik kuat-kuat ni. Dalam rumah dia anak tak semayang, dia tak kisah. Tak betul tu. Patut dalam rumah dia jenayah besar, anak tak semayang, jenayah besar, dia kena benteras benda tu. Ni rumah sebelah, kain rumah sebelah dia kecoh. Tak betul kan. Orang yang rapat dengan Tuhan, dia sekali berenggang dengan masjid, dia risau dah. Tapi orang yang tak rapat, seminggu tak semayang, tak rasa apa. Nabi macam tu lah. Macam tu. Seminggu tak turun wahyu, Nabi risau. Apa jadi? Allah marah aku ni. Datang pula satu orang, habis kau Muhammad, lambat turun wahyu kan? Dah kata dah, Tuhan tak suka kau. Nabi pun rasa, sampaikan ucapan-ucapan macam tu menjadikan jiwa Nabi ni dia kacau. JK ni jiwa kacau. Saya baru tahu JK tu apa. Untuk dalam Facebook budak muda ni, apa benda JK ni? Anak murid saya kata JK tu jiwa kacau Ustaz. Jiwa kacau JK. Jiwa kacau kan. Sampailah satu hari Nabi pening dengar tohmahan orang ni, sampai Nabi sakit, Nabi tak mendirikan qiyam selama 2 hari sebab Nabi pening kepala, demam Nabi. Tak mendirikan qiyam, tak mendirikan tahajud ni 2 hari Nabi. Sebab Nabi penat ke, Nabi pening, sakit Nabi. Sampai dengar sampai sakit. Hari berikutnya orang Arab ni tuan, sebelum Allah turunkan surah Duha ni, orang-orang Arab ni dia ada satu upacara pagi-pagi dia orang ni tuan-tuan, Arab ni kan. Dia walaupun tanah Arab ni padang pasir, gontang luas, ada kebun kadang. Arab ni pagi-pagi dia suka cari bukit-bukit yang agak tinggi. Dia suka panjat atas bukit tu. Kadang-kadang atas Kaabah pun orang panjat. Sebab nak tengok suasana matahari terbit. Suasana ni yang sangat indah. Sampai hari ni pun tuan-tuan orang cari suasana ni, suasana matahari terbit ni. Orang cari. Orang pergi sampai ke Bukit Beruang, nak pergi Bukit Beruang kan. Pergi Bukit Beruang, tuan pergi pukul 6.30 pagi kat bawah tu. Ramai orang sebab orang nak tengok matahari terbit pukul 7, pukul 7.30 kan. Orang panjat. Okay. Suasana yang sangat indah. Sangat indah suasana tu. Arab pun dia ada cerita yang sama. Dia ada satu niat yang sama, ada satu perasaan yang sama. Nak pergi tengok matahari terbit. Cantik. Di tengah-tengah kesibukan orang semua nak pergi cari matahari terbit, nak tengok matahari terbit, Allah sampaikan surah Ad-Duha ni kepada Rasulullah SAW. Setelah 2 hari Nabi pening kepala, menahan sakit tomahan orang yang menyatakan Allah ni benci kat Muhammad. Sampai lambat turunkan wahyu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Rasulullah SAW ayat untuk dibacakan kepada umat, pada orang lain dengan sebutan sumpah Tuhan dengan waktu matahari terbit ni, iaitu waktu duha. Maka Allah sebut demi waktu duha, wad-duha, demi waktu duha, yang mana waktu duha ni Arab tengah berkecoh kat bawah, dekat tanah Arab tengah kecoh sebab nak pergi tengok matahari terbit. Allah pun kata demi waktu duha ni, yang pemilik waktu duha ni, matahari terbit ni, kami yang ciptakan matahari ni. Kami yang nak buat matahari ni, matahari yang terbit pada tempat tak lewat, tak cepat matahari. Patuh dengan dia punya putaran. Wasyamsu wal qamar bihusban.
Sebabkan matahari dan bulan ni dia berada dalam putaran peredaran dia yang Tuhan tetapkan. Dia tak pernah langgar perintah Tuhan untuk nak terbit sesuka hati dia, tak ada. Memang dalam perhitungan. Sampaikan manusia dijadikan mawaqitu linnasi wal hajj kan, dia jadikan waktu-waktu ni dia tentukan dengan matahari sebab taatnya matahari dengan Tuhan. Nak raya tengok anak bulan. Siapa tengok anak bulan? Sebab dia tahu putaran tu tak beranjak. Tengok anak bulan. Jadi penentu pula kepada manusia kan. Macam yang saya cakap waktu lalu, kalau satu orang pakcik, satu orang Haji Ramli kat ujung kampung, tiap hari dia keluar rumahnya pukul 6.30. Setahun lebih kita nampak asal pukul 6.30 dia keluar rumah, asal 6.30 dia keluar rumah. Asal dia keluar rumah pukul 6.30 kan. Satu hari tu tak kaya jam, kita tak kaya jam. Kita nampak Haji Ramli keluar. Kita pun cakap kat cucu, kat kita punya cucu, dah nak semua masuk rumah. Dah pukul 6.30 lagi mandi. Nek tak pakai jam macam ni nek tahu pukul 6.30. Kau tak nampak Haji Ramli kau dah keluar tu. Sebab apa kan? Sebab taatnya Haji Ramli tu pukul 6.30 dia keluar. Akhirnya Haji Ramli tu jadi petanda kepada ramai orang sebab dia keluar pukul 6.30. Asal dia keluar 6.30, orang pun buat tanda Haji Ramli keluar pukul 6.30. Ada orang nama Haji Ramli ke terasa? Ada kan? Memang nama Ramli ni nama Melayu popular Ramli ni. Ramli burger semua ada. Jadi tuan-tuan, macam tu sebab matahari taat pada Tuhan, orang jadikan tanda masa pula sebab dia taat. Waktu Tuhan sumpah dengan kalimah wadduha, demi waktu duha yang manusia sibuk nak tengok matahari Tuhan Jalla wa'ala. Kemudian Allah sambung ayat yang kedua. Allah sebut dalam Quran dalam surah Ad-Duha, wal-laili idza saja. Tadi waktu pagi, sekarang ni malam. Wal-lail, dan malam idza saja. Tuan, perkataan saja dalam bahasa Arab kamus Lahore, saja ni dia bermaksud saja ni waktu yang kau biarkan berlalu. Dia macam sepi. Malam tu orang biar berlalu. Dia sepi, dia senyap malam tu. Sebab apa tak? Ahli tafsir, wallahu ta'ala alam, mereka menyebut wa fi qawlihi wallahu ta'ala alam. Ni adab ahli tafsir kan. Kalau dia nak berijtihad pada ayat tu, nak ijtihad, dia nak gunakan berijtihad dia untuk nak kaitkan apa kaitan duha dengan malam ni. Dia sebut wa fi qawlihi wallahu ta'ala alam pada kalimah ayat Allah yang nombor 2 ni, wallahu hanya Allah yang tahu. Tetapi kami mengasakan bahawa ayat ni nak menggambarkan suasana Arab yang pagi-pagi lepas duha ni mereka jumpa Rasulullah, hamun Rasulullah. Duk buat kerja provokasi Nabi, duk buat kerja dakwah Nabi, dia rosakkan dakwah Nabi, dia buat kerja pagi-pagi lah. Bila malam, dia pandai penat, dia rehat malam. Malam ni Arab Quraisy tak kacau Nabi. Tu yang malam ni Allah suruh Nabi bangun untuk ubati diri Nabi dengan tahajud tu. Malam bangun. Sebab malam ni orang Quraisy dia berehat je. Tu Allah kata demi waktu duha siang dan malam yang saja, yang Arab biarkan dia berlalu dengan senyap, sepi malam. Orang tidur penat. Penat kacau dakwah Nabi pagi, malam dia tidur. Kita orang Melaka pun ada kalimah saja ni. Yang lalu orang lalu buat nonong ya. Sajak engkau letak wisalam. Sajak orang Melaka ni dia sajak. Sajak engkau lalu depan aku tak tunduk pun. Aku ni cikgu tau. Sajak engkau dia kata sajak. Sajak ni macam nonong lalu saja dia je. Tu Arab ada tulis saja. Wal-laili idza saja, dan malam bila mana kau biarkan malam tu berlalu sahaja, pergi sunyi sepi malam ni. Sebab Arab Quraisy malam pun dia biarkan malam tu dalam keadaan sunyi sepi, dia rehat malam. Dia sakan, dia sakinah, dia sakan dalam ni ma'nahu sakan. Sakin ataupun sakan. Makna saja ni ialah tenang. Malam tu sepi, tak ada orang duk kacau. Okey. Allah jawab Nabi SAW tentang persoalan yang orang Arab Quraisy timbulkan dekat Nabi tu. Iaitu Arab Quraisy kata, musyrikin kata, Muhammad, Tuhan dah benci kau ni. Muhammad, Tuhan tak sayang kau lagi ke? Allah jawab nombor 3 tu setelah Allah bersumpah dengan 2 waktu yang Tuhan sumpah dengannya, demi duha, demi malam. Tuhan kata, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, ma wadda', ma tu tidak, manafi. Ma tidaklah wadda. Wada maksud apa tuan? Perkataan ada wada. Wida. Kita buat haji wida kan, selamat tinggal. Tawaf selamat wida. Tawaf selamat tinggal kan. Wada ni maksud
Tuhanmu takkan meninggalkanmu. Wadda, tinggal. Ma wadda'aka, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu. Macam yang musyrikin Quraisy kata, Tuhan kau tak sayang kau lagi ke Muhammad? Sampai lambat turun wahyu ni, dia dah tinggalkan kau ke? Allah jawab, tidak wahai Muhammad, Tuhan kau, yakni aku tak meninggalkan kau. Wa ma qala, dan Tuhan dan tidak pula memarahi atau membenci kau wahai Muhammad. Tuan, ayat ni tuan-tuan, dia mengubati jiwa Nabi. Seolah lega Nabi dengar ayat ni. Kita dengar mungkin tak rasa apa, sebab kita ada tempat Nabi. Tapi dan masyarakat Arab tuan-tuan, mereka ni masyarakat yang kaya dengan sastra Arab. Mereka mendengar ayat-ayat ni, mereka senyap, mereka kagum dengan rima-rima yang cantik, dengan pemilihan perkataan yang betul, sumpah yang betul, pemilihan perkataan yang mereka kagum mendengarnya. Kita kan tuan dengar sajak Samad Said ke apa kan, kita dengar, oh hebat bahasa dia. Wahai 10 helai daun sirih yang ku gentas bersama bunga cengkeh, berdirilah engkau. Bahasa tu budak muda dengar, bahasa apa juga, bahasa hebat. Gentas, pernah mendengar gentas? Ku gentas bersama, dengar gentas tak pernah dengar, tapi bahasa ni bahasa Melayu asli ni. Bahasa yang hebat-hebat ni kita dengar, bahasa hebat kan. Arab tuan-tuan, mereka mengungguli sastra bahasa ni. Orang-orang Arab, musyrikin Quraisy ni, mereka kaya dengan sastra bahasa. Bila mereka mendengar Tuhan Quran ni, Rasulullah yang ummi tu tak boleh baca, tak boleh, tiba boleh bacakan ayat yang sangat hebat. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mereka dengar, mereka kagum dan juga rasa masih terdiam mereka mendengar puisi bahasa Al-Quran yang sangat indah, yang tak terdaya mereka nak melawan kalimah-kalimah Al-Quran ni. Jadi Allah sebut ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Maksud dia walal akhirah, dan lal akhirah, yang akhir ni wahai Muhammad, khairu, yang akhir ni lebih baik untuk engkau berbanding minal ula, berbanding yang awal. Akhir lebih baik daripada yang awal. Allah Subhanahu wa taala sebut akhir lebih baik untuk kau yang daripada yang awal. Dan akhir ni maksud dia apa kan? Okey, akhir ni maksud dia ialah hari akhirat. Akhir ni maksud dia ialah hari akhirat. Hari akhirat lebih afdal kepada engkau yang wahai Muhammad berbanding hari awal, berarti hari kat dunia ni lah. Akhirat lebih afdal. Dan ayat keempat ni tuan-tuan, dia ada kaitan besar dengan ayat kelima yang Allah nak turunkan. Allah beritahu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ada kaitan besar. Akhirat lebih baik untuk kau wahai Muhammad berbanding yang awal, yakni dunia, dalam keadaan wala saufa, dalam keadaan saufa yu'tika, dalam keadaan pemberian yang kami nak beri pada engkau ni wahai Muhammad, pemberian hadiah yang kami nak beri pada engkau, rabbuka fatar, dia saufa, dia masih jauh. Wala saufa, dalam keadaan masih sangat jauh lagi, yu'tika, pemberian hadiah yang kami nak beri, tetapi di hari kami beri nanti fatarda, kau akan redha dengan pemberian tu. Okey tuan-tuan, kita berhenti jap pada ayat nombor 5 ni. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat 4 tadi, Allah kata akhirat lebih utama untuk engkau wahai Muhammad berbanding dunia. Tetapi dalam keadaan masih lagi jauh, syurga yang kami nak beri ni kepada engkau wahai Muhammad masih lagi jauh. Tapi bila kau dapat habuan syurga tu nanti, kau akan redha. Dan apa Allah nak ajar pada ayat ni tuan? Okey, sebahagian ahli tafsir sebut ayat ni dia ada maklumat besar tentang pemberian syurga pada umat-umat Islam ni, pada umat yang taat kepada Allah. Dan dalam ayat ni khas kat Nabi lah. Tapi Allah sebut pemberian tu masih lagi jauh. Masih lagi jauh. Maknanya masih lagi jauh. Kenapa Allah sebut masih lagi jauh? Syurga yang kami nak beri masih lagi jauh, tuan-tuan. Sebab saufa tu maksud dia jauh. La tu lam taukid. Dia lam penegasan. Sangat jauh lagi yang kami nak beri syurga pada engkau ni wahai Muhammad. Tak, kenapa Allah sebut sangat jauh lagi? Wallahu ta'ala alam. Tapi ahli tafsir
Mereka menggambarkan ayat ni nak bagi tahu kepada Rasulullah dan nak mendidik umat, jangan ada sikap dalam perangai diri kita ni, hari ni usaha, esok nak menang. Jangan ada sikap macam tu. Sebab tu Allah sebut pada Rasulullah, pemberian kami nak beri pada engkau, syurga Tuhan ni jauh lagi. Ni baru Mekah ni, belum pergi Madinah lagi. Nak buka Mekah apatah lagi, kekuatan pun tak ada lagi. Allah sebut jauh lagi ni, habuan syurga yang penuh nikmat ni masih lagi jauh. Kita tentang umat Islam, jangan ada sikap hari ni berusaha, esok nak menang. Jangan ada sikap hari ni berniaga, minggu depan untung. Jangan macam tu. Tu kena ada sikap hari ni berniaga, tahun ni rugi dulu tak apa. Standby dulu, tahun ni rugi dulu tak apa. Pengalaman. Tahun yang kedua untung sikit, simpan. Macam tu. Bukan hari ni berniaga, esok dah kaya. Itu benda berniaga macam tu kan. Tak. Dia agama ni, dia ajar umat ni, impian tu biar dia climax tu biar jauh, tak apa. Sebab Tuhan ajar agama ni wala saufa, masih lagi jauh pemberian yang kami nak beri. Sebab apa tuan? Sebab nak didik umat supaya tak kecewa. Usaha dalam dakwah kita, usaha kebaikan kita hari ni tuan-tuan, bukan kita nak rasa, niat bukan kita rasa dia punya kesan. Anak cucu kita akan rasa nanti kesan dia. Aku tak rasa tak apa, yang penting aku usaha hari ni. Hari ni usaha hari ni. Perjuangan Nabi Allah Ibrahim AS yang lama tu, Nabi Allah Ibrahim tak rasa pun. Dia cuma rasa dia dicampak dalam api je. Dia tak rasa kemenangan buka kota Mekah, dia tak rasa. Yang rasa tu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa punya jauh jarak mereka. Dan kita dah sebut raya baru-baru ni, masa raya korban tu hari. Kita semua ada kaitan besar dengan doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Iaitu dia doa, wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Untuk nak bagi impian Nabi Allah Ibrahim tercapai, dia doa supaya umat ni terpelihara. Dia doa supaya bangkitkan, wa ba'as fihim rasulan minhum, bangkitkan setiap umat ni tu Allah, ya Allah bangkitkan setiap umat ni rasul untuk bimbing mereka. Sebab tu Allah bagi Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Zakaria, Allah bagi sampai Nabi Allah Muhammad untuk nak jaga umat ni sebab kemustajaban doa Nabi Allah Ibrahim. Sebab tahu dah, tanpa rasul-rasul ni tuan-tuan, umat ni habis semua, tak ada panduan. Rasulullah tu dilantik jadi rasul, dibangkitkan jadi rasul sebab mustajab doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa ba'as Allahu, dia doa Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Tuhan kami bangkitkan rasul untuk bimbing mereka. Tuhan bangkit kan. Kemenangan tu Nabi Allah Ibrahim tak rasa. Nabi Allah Ibrahim tak rasa kemenangan tu. Yang rasa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila Rasulullah rasa pula kemenangan tu, Islam punya kemenangan ni tuan-tuan, Allah didik umat ni satu hal yang besar tentang kemenangan mutlak. Saya dah sebut dulu, harap tuan-tuan ingat. Tuan-tuan kena ingat perkara ni betul-betul, supaya kita tak salah sangka kemenangan kita kat mana-mana, kita tak salah sangka. Tuan, agama ni tuan-tuan, Allah sebut wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, jauh lagi kemenangan dan juga pemberian syurga kami ni wahai Muhammad, jauh lagi ni. Tapi bila kami dah bagi, nanti kau akan redha. Tuan-tuan, agama ni bila Allah beri kemenangan tu dengan surah apa tuan? Surah An-Nasr kan? Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Allah sebut dalam surah An-Nasr ni, bila mana datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah ni, menang dah tu, menang mutlak. Tanda menang mutlak ni Allah sebut pada ayat yang kedua tu, Allah kata wa ra'aitan nas. Kemenangan mutlak itu waw tu waw hal, dalam keadaan wa ra'aitan nas, kau melihat manusia. Kemenangan mutlak itu ialah kemenangan yang mana kau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia berduyun-duyun masuk pada agama, berbondong-bondong. Afwaja, berbondong-bondong, berduyun-duyun. Bukan seorang-seorang masuk, hari ni seorang, bukan. Hari ni satu kampung masuk, besok dua kampung masuk Islam. Macam tu. Kemenangan mutlak agama ni tuan, agama Islam ni menang mutlak. Bukan memerintah sebuah negara. Memerintah sebuah negara ni dia anugerah lah, dapat memerintah sebuah negara. Orang Islam memerintah sebuah negara, anugerah lah. Tapi belum menang mutlak. Sebab menang mutlak ini ialah menang bila mana orang kafir masuk Islam. Tu menang mutlak tuan-tuan. Simpan yang itu. Yang lain belum menang mutlak lagi.
Kalau dah menang mutlak lah Islam ni tuan-tuan. Tuan tengok hari ni banyak negara-negara ni semua ni, negara orang Islam semua. Qatar negara orang Islam, Lebanon pun orang kata negara orang Islam, Saudi Arabia negara orang Islam. Bersekongkol macam mana dengan Yahudi pun negara orang Islam. Merintah negara orang Islam, Mesir negara orang Islam. Tapi tuan-tuan, kemenangan Islam apa yang Islam dapat ini? Tak ada menang apa sebab orang kafir tak masuk Islam. Jadi kemenangan tu hari ni dalam dunia ni tak ada, wallahu taala alam, macam mana dia nak tahu negara mana yang Islam menang? Tak ada. Sebab wallahu taala alam, antara sebabnya kemenangan tu tak ada sebab orang kafir makin benci dengan Islam. Tuan jangan mimpi lah, oh menanglah kita, alhamdulillah. Tak. Tu orang kafir benci dengan agama tu. Tu bukan menang. Tu jauh pada agama orang kafir tu. Kalau Tuhan kata Abu Sufyan bawa satu kampung masuk Islam, tanda kemenangan mutlak agama. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tanda kemenangan mutlak agama bila mana orang tengok bila orang kafir masuk Islam. Bila orang kafir tengok, ya ini orang Islam punya baik, ini Pak Haji punya baik. Masuk Islam sebab tengok perangai orang Islam, akhlak orang Islam. Antara satu benda tuan yang hilang dalam jati diri negara orang Islam, pemerintah orang Islam dalam dunia ni tuan. Benda yang hilang ni satu benda yang sangat, tapi benda dah hilang dia ni. Dia hikmah yang hilang. Yang Arab kata al-hikmatu dhalatul, kebijaksanaan ni dia barang yang tercicir, orang Islam tercicir. Apa ni tercicir kan? Antara benda yang orang Islam dah cicirkan ni ialah sifat amanah ni. Jujur, amanah ni Islam dah tercicir benda ni. Hilang orang Islam. Sampai kadang-kadang kita tengok kiri kanan depan belakang semua teruk. Kita tengok dalam dunia ni negara orang Islam. Kita tengok kiri kanan depan belakang nak pilih siapa, semua teruk. Sampai ada umat Islam yang terpaksa pilihlah antara semua yang teruk-teruk ni siapa yang paling tak teruk sekali. Antara teruk-teruk ni, yang teruk-teruk ni siapa yang paling kurang teruk daripada yang teruk-teruk yang lain. Yang teruk tu kurang, pilihlah yang tu. Nak pilih siapa tu, pilih, terpulang dengan ilmu masing-masing. Pilih. Tapi tuan-tuan, kita tengok semua. Siapa yang betul ni? Hilang sifat, nilai amanah tu hilang. Dulu tuan-tuan, saya tengok masa Denmark dia keluarkan karikatur hina Nabi main. Dah ingat tak Denmark keluarkan karikatur hina Nabi main? Saya dengan Ustaz saya ada dalam 5-6 orang dengan kawan-kawan asatizah Ustaz saya. Saya suruh semua cuba cari tentang Denmark, negara Denmark. Ada yang cari siapa mana menteri, macam mana dia merdeka, siapa menteri dia, siapa yang keluarkan karikatur semua. Ada satu akhbar ni tuan-tuan, dia laporkan Denmark ni ada satu orang rakyat dia nak kata punyalah amanah tuan, walaupun kafir, melekit kan. Dia komplain kerajaan dia sebab keluarkan bil elektrik rumah dia tu tak patut. Dia pakai bulan ni lebih pakai elektrik tapi bulan tu murah. Dia hantar surat salah kira kot. Saya pakai banyak asal kena bayar sikit. Macam tu akhbar keluarkan. Satu orang pakcik tu dia tegur kerajaan ni sebab salah, bil ni salah ni, saya pakai banyak bulan ni, kena bayar sikit. Rupanya memang kerajaan bagi diskaun dan sebagainya. Umat Islam yang marah negara Denmark tu, hina Nabi dengan buat karikatur Nabi, tu kita pun marah, betul. Tapi ada sudut yang lain tuan-tuan. Kita yang marah orang hina Muhammad ni, negara kita tak macam kerajaan Muhammad bin Abdullah pun. Negara kita tak macam kerajaan Muhammad bin Abdullah pun, tapi marah tak ingat dunia lah. Kita pun marah, memang kita kena marah lah sikap tu. Siapa yang buat karikatur tu memang teruk, kita pun kena marah dia. Tapi ada aspek yang lain tuan-tuan. Yang nak dibanggakan bila tengok negara orang Islam, tak ada productivity orang Islam ni. Britain, bila dia tengok Mesir, apa yang dia nak ambil sebagai kekaguman dia? Negara Islam yang Tuhan kata yang Tuhan sebut dalam Al-Quran perlu menjadi contoh pada orang lain, kan? Wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida litakunu syuhada 'alan nas. Kamu ni dia contoh pada yang lain. Tuan tengok macam mana. Bila tengok negara-negara orang Islam, apa yang orang non-Muslim ni boleh ambil sebagai pedoman? Negara yang kotor, tak berintegriti, tak macam kerajaan negara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang soal sampah pun teliti para sahabat ni. Sampai ada satu pigi buta, para sahabat tengok, pigi dah mati ni, dah buta ni. Mereka suruh para sahabat jangan buang sampah mata, buang dalam pigi ni. Jangan pigi buta, dah tak ada air dalam tu lah. Buang sampah dalam pigi, jangan buang mata. Tak lagi.
soal kebersihan negara orang Islam. Dulu Ali bin Abi Talib dia bawa tentera balik daripada perang, bawa tentera jumpa Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Tanya pada Umar cek balik harta rampasan perang, cukup, tak ada orang ambil. Padahal waktu tu tak ada satu pun sistem macam elektronik hari ni kan, boleh trace account masuk berapa juta, tak ada pun sistem tu. Dan orang Islam boleh ambil harta tu, bawa lagi awal boleh ambil, senang nak ambil. Waktu senang nak ambil tuan, Umar kira balik harta-harta rampasan perang tu, tak ada seorang pun curi harta tu. Umar puji tentera dia, sampai Ali pun puji Umar balik. Ali kata afafta wa afafta ra'ya. Wahai Umar, kau ni satu orang pemimpin yang baik, yang saleh. Macam itulah kau tengok rakyat kau juga baik, tak curi harta-harta ni. Laula ra'ata ya Umar la ra'ta'u. Tapi wahai Umar, tapi kalau engkau ni wahai Umar pemerintah yang curi harta orang, yang makan yang syubha, ambil benda-benda yang haram, macam tu kau akan tengok rakyat kau buat juga pada kau. Sebab pemimpin dia tu kaliber, amanah, sifat yang hilang orang Islam. Nabi tuan-tuan, dia pernah hantar satu orang sahabat Nabi, Nabi puji tentang yang al-amin hadhil ummah. Nabi kata amin hadhil ummah, al-amin, umat yang paling amanah ni siapa dia, jujur ni siapa tuan? Nabi sebut tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi kata amin hadhil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Umat ni yang paling amanah ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi kata. Dan Abu Ubaidah ni tuan, dia satu orang sahabat Nabi yang paling amanah. Yang lain amanah juga, tapi yang paling sekali ni Abu Ubaidah Al-Jarrah. Umar melihat, menyaksikan bagaimana amanahnya Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sampai kan bila Umar duduk dengan kalangan para sahabat, Umar kata apa? Tamannau. Cuba cerita sikit apa impian kau kat dunia ni. Sahabat-sahabat kata apa? Para sahabat kata, aku kalau boleh nakkan emas yang banyak supaya boleh gunakan ianya untuk perjuangan agama Tuhan Jalla wa'ala. Sahabat punya impian dia hebat. Aku kalau boleh nak yang ni untuk agama Tuhan, ni untuk agama Tuhan. Semua hebat impian para sahabat ni, semua untuk agama Tuhan. Sampai ke Umar, kau pula apa impian kau wahai Amirul Mukminin? Umar kata, tamannaitu, aku ni berharap sangat. Hauli, tamannaitu hauli, aku berharap, impian aku kat dunia ni, keliling aku ni, rajulun salihun kamislu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Aku ni impian aku duduk kat dunia ni, kalau boleh aku ni nak dikelilingi oleh ramai lelaki-lelaki seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, supaya senang kerja aku nak mentadbir orang ni. Umar kena pening bagi kat tu kan, tengok siapa. Kalau semua ni Abu Ubaidah Al-Jarrah, senang cerita aku, semua amanah. Sebab Nabi kata dia amin hadhil ummah. Tuan, nilai amanah ni tuan hilang daripada umat hari ni, hilang umat Islam hari ni. Sampai kadang-kadang kita tengok mana tokoh-tokoh dalam negara orang Islam ni, yang banyak kat dunia ni, tokoh-tokoh yang kita boleh kagum dengan pemerintahan yang baik. Agama dalam surah Ad-Duha tu Allah sebut la saufa yu'tika rabbuka fatarda. Habuan yang kami nak beri pada kau Muhammad jauh. Dan kita ada kaitkan dengan soal mutlak agama kemenangan ni dengan cara manusia masuk pada agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berkati. Ada masa kita sambung sikit surah Duha ni, dan kita akan sambung balik pada surah Al-Baqarah yang kita berhenti pada ayat yang lepas tentang bagaimana Bani Israel mereka diingatkan tentang ganjaran dan juga janji Allah setelah Allah bebaskan mereka daripada buruan Firaun satu ketika dahulu. Insya-Allah, mohon maaf bebel ke apa ke ini kan. Allah Subhanahu wa taala berkati insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallimah Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna fafahamnaha Sulaiman kullan atayna hukman wa 'ilma. Sakhamna ma'adu bi jabal sabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin.